cabang ilmu politik adalah sangat rumit dan bagi sebuah negara demokrasi, kuasa rakyat adalah segalanya. Sikap pengundi adalah tidak statik yang boleh dipengaruhi di saat-saat akhir. Maka pemain politik akan cuba sedaya upaya menggunakan pelbagai strategi atau taktik untuk mempengaruhi pengundi, contohnya melalui janji pilihan raya atau manifesto. Manifesto ialah pengisytiharan bertulis dari parti-parti politik diwacanakan kepada umum mengenai kepercayaan, dasar dan rancangan masa hadapan sekiranya memenangi pilihan raya. Bagi majoriti rakyat, apa yang dimahukan bukan lagi sekadar janji manis atau gula-gula politik, akan tetapi pelan pembangunan menyeluruh merangkumi seluruh aspek sosial dan ekonomi bersama barisan kepimpinan yang amanah dan cekap. Kempen pilihan raya umum ke-15 kali ini dengan rekod calon bertanding merebut kerusi parlimen paling ramai iaitu 945 individu, sekaligus menjadi pilihan raya umum paling sengit dalam sejarah negara. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat mengenai manifesto 3 pakatan politik terbesar ini. Teruskan menonton. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional menonjolkan tema prihatin, bersih dan stabil yang mempunyai 12 tunjang dan 30 pendekatan dengan 234 tawaran untuk rakyat yang membabitkannya antaranya aspek ekonomi, belia, sosial, pendidikan, alam sekitar, wanita dan banyak lagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan kerajaan yang dibentuk akan mementingkan isu ekonomi rakyat seperti kos sara hidup, pekerjaan, pendapatan, masalah inflasi, kenaikan harga barang dan lain-lain. My Prihatin iaitu sebuah pusat sehenti baru dan pangkalan data tunggal akan ditubuhkan untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat secara efisien tanpa ketirisan dan keciciran. Tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan pemulihan ekonomi negara, dalam masa yang sama menjadikan Malaysia faksi ekonomi Asia Tenggara yang berteraskan industri masa hadapan. Tabung khas galakan pelaburan berjumlah RM5 bilion akan disediakan bagi menggalakkan industri berteknologi tinggi untuk disertai golongan muda dengan mewujudkan 1 juta pekerjaan dalam bidang berpendapatan tinggi. Perikatan Nasional menawarkan kenaikan kadar allowance sara hidup pejabat awam sebanyak RM100 yang akan diselaras secara berkala. Bagi sektor pendidikan, peruntukan khas bagi penyelenggaraan sekolah bernilai RM2.5 bilion setahun, akses internet laju dalam bilik darjah dan bilik guru, dana khas bagi sekolah tahfiz, perkhidmatan bas sekolah dan pusat penjagaan percuma kepada kumpulan miskin, bantuan RM1000 kepada pelajar baru mula mendaftar di IPT dan pengurangan pembayaran PT-PTN sebanyak 25% kepada graduan yang lulus kelas 2 ke atas. Sistem pengangkutan awam akan diperkasakan termasuk jaringan pengangkutan awam bersepadu seluruh negara. Bagi mengurangkan kesesakan lebuh raya, sistem tol tanpa palang dan penambahan lorong di lokasi kritikal. Bagi sektor kesihatan, jumlah peruntukan akan dinaikkan secara berperingkat kepada lebih dari 5% nilai KDNK negara. Bagi mewujudkan pentadbiran yang bersih, sumbangan dana politik dari luar adalah dilarang dan Pelan Anti Rasuah Nasional diperkasakan. Bagi golongan wanita, pindaan perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan akan disegerakan untuk menjamin kerakyatan anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu berwarga negara Malaysia. Bilangan hari cuti paternity akan ditambah kepada 14 hari. Barisan Nasional. Barisan Nasional menampilkan perancangan amal dan usaha padu yang menggariskan 10 teras dan 99 tawaran untuk rakyat Malaysia berasaskan kestabilan dan kemakmuran. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan manifesto Barisan Nasional ialah berdasarkan Intipati Bajet 2023 yang dibentangkan 3 hari sebelum Parlimen dibubarkan dengan penambahbaikan bersama beberapa tawaran baru. Kemiskinan mutlak akan dihapuskan dengan skim bantuan pendapatan asas dengan bantuan bulanan dikreditkan secara automatik kepada isi rumah berpendapatan bawah RM2,208 sebulan selain pengurangan cukai sebanyak 2% diberi kepada M40. Kadar pengangguran akan dikawal di bawah 4%. Selain itu, cuti akan diberikan pada tarikh hari lahir pekerja. Bagi menangani isu bekalan makanan, 6 lembah makanan baru akan dibuka dan 5,000 petani muda moden bakal dilahirkan dalam tempoh 5 tahun melalui program kerjasama dengan pihak industri. Lesen import agro makanan, khususnya produk yang tidak mempunyai pengeluaran domestik, akan dihapuskan. Perkara yang turut ditekankan adalah seperti pemodenan pendidikan awal, sekolah dan pengajian tinggi. Sistem asuhan dan pendidikan awal nasional diberikan percuma kepada semua kanak-kanak berusia di bawah 6 tahun. Selain itu, agenda pendigitalan pendidikan diperkenalkan melalui sistem persekolahan tanpa buku teks dengan pemberian komputer riba percuma kepada semua pelajar B40 dan memastikan 100% jaringan internet 5G dan Wi-Fi awam di semua sekolah dalam masa 18 bulan.
manakala bagi peringkat pengajian tinggi, pembiayaan PTPTN adalah percuma kepada B40. Sesi pembelajaran di IPTA turut dilakukan 50% dalam talian supaya yuran pengajian dapat dikurangkan dan mewajibkan pembayaran internship kepada pelajar. Untuk sektor kesihatan, peruntukan akan diberi ialah 5% dari nilai KDNK negara untuk meningkatkan kepakaran, akses dan kualiti. Bagi merancangkan ekonomi, pelaburan langsung asing FDI akan digandakan dengan pelbagai strategi dan rundingan secara agresif dengan negara serantau, negara membangun dan maju. Kerajaan baru Barisan Nasional juga akan mempunyai 3 timbalan Perdana Menteri mewakili Semenanjung, Sabah dan Sarawak walaupun tidak tertulis di dalam manifesto. Barisan Nasional bersedia untuk meminda Perlembagaan Persekutuan berkenaan hak kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita Malaysia. Pakatan Harapan memberi 10 tawaran utama pilihan raya umum ke-15 bagi memulihkan Malaysia dan membina ekonomi masa hadapan. Harapan berazam untuk membina sebelum Malaysia setelah dibelenggu pelbagai krisis termasuk kemeluk kesihatan, pekerjaan, makanan dan pendidikan. Bagi menangani isu kos sara hidup, Harapan menekankan solusi jangka panjang serta penurunan kadar inflasi. Kata dalam sektor bahan makanan dan keperluan asas akan dihapuskan bagi menggalakkan persaingan dan membasmi kegiatan kaut keuntungan melampau. Harapan akan menyusun pelan dasar gaji minimum bagi mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi dan mengelak kemiskinan selepas persaraan. Bagi sekolah rendah, peruntukan program sarapan percuma seperti sebelum ini akan ditambah, kadar keciciran pelajar dikurangkan, sekolah-sekolah daif di Sabah dan Sarawak dibaik pulih dan para guru dipastikan tidak lagi terbeban dengan birokrasi melampau yang mengganggu kualiti pengajaran. Untuk mengatasi masalah pinjaman pendidikan, program pemansuhan hutang bersasar khas kepada golongan isi rumah B40 akan diperkenalkan. Jadual pembayaran semula PTPTN pula akan dilaksanakan berasaskan gaji bagi graduan baru bermula RM4,000 dengan peratusan meningkat mengikut gaji. Bagi sektor kesihatan, belanjawan kesihatan awam ditingkatkan kepada 5% daripada KDNK dalam masa 5 tahun agar ianya selaras dengan perkembangan populasi negara, pertambahan jangka hayat rakyat dan keperluan semasa. Komitmen untuk mengkaji semula semua perjanjian konsesi lebuh raya untuk mendapatkan harga terbaik dengan tekad untuk meneruskan pengurangan tol plus secara berperingkat serta matlamat akhir ialah penghapusan tol dan pengembalian lebuh raya plus kepada milik awam. Bagi meningkatkan keselamatan negara, penubuhan agensi tunggal dan penggunaan big data dan artificial intelligence dalam isu kawasan sempadan. Untuk menghapuskan gejala rasuah, pengisytiharan aset akan dibuat oleh semua menteri, ahli parlimen, pejabat awam kanan, pengurusi GLC serta semua pasangan dan ahli keluarga terdekat yang berumur 18 tahun ke atas. Kesimpulannya, terdapat banyak lagi janji-janji yang telah dikeluarkan oleh semua parti politik yang bertanding dalam pilihan raya kali ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah adakah janji harus ditunaikan dan adakah manifesto-manifesto yang ditawarkan adalah sekadar untuk meraih undi rakyat iaitu bersifat populis atau boleh dilaksanakan iaitu bersifat realis. Walau apapun janji yang dibuat, yang pasti semua pemimpin yang dipilih perlu bekerja untuk rakyat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.